Selepas pintu bilik dapat dibuka, seorang ibu terkejut melihat mayat anaknya dalam keadaan tangan dan kaki terikat di belakang. Tali ikatan bersambung ke leher si mati dan ada darah di atas lantai bilik tersebut. Apa yang terjadi sebenarnya? Weh, nanti dulu. Jangan skip video ni. Kalau korang suka dengan fakta menarik yang berada di kedudukan 5 teratas, korang boleh pergi ke YouTube channel paling top. Jangan lupa subscribe tau. Bukan kena bayar pun. Kisah menyayat hati ini berlaku pada Mei 2011 di tingkat 8 apartmen legenda Tasik, Jalan Padi Makmur, Johor Bahru, apabila mangsa ditemui mati dalam keadaan yang agak luar biasa, disyaki dibunuh. Sehari sebelum mayat mangsa dijumpai, ibunya sudah merasakan ada sesuatu yang tidak kena. Mangsa tidak pulang ke rumah seperti biasa. Panggilan telefon tidak dijawab dan memasuki voicemail. Ibunya kemudian menerima SMS daripada telefon mangsa yang berbunyi, "Sorry, lupa charge bateri." Ibunya berasa pelik kerana kebiasaannya anaknya akan return call dan bukannya menghantar SMS sebegitu. Adakah ada sesuatu yang berlaku? Kebiasaannya, mangsa akan bermalam di rumah ibu bapanya pada hari bekerja dan hanya bermalam di rumahnya di apartmen Tasik Legenda pada hujung minggu. Pada hari yang sama pada sebelah petang, bapa mangsa telah pergi ke pejabat pos Bandar Baru Uda untuk membayar bil. Bapanya ditegur rakan sekerja mangsa yang bertanyakan kenapa mangsa tidak datang bekerja pada hari itu. Bapa mangsa mula berasa curiga di mana sebenarnya anaknya berada. Ibu dan bapa mangsa kemudian mencari mangsa di rumahnya tetapi tidak menjumpai mangsa di situ. Suspek bersama dua lelaki tidak dikenali berada di rumah mangsa. Suspek merupakan kenalan mangsa. Mungkin suspek ada di rumah mangsa disebabkan mangsa yang mengajaknya. Suspek memberitahu keluarga mangsa bahawa mangsa tiada di rumah kerana mangsa telah ke Kuala Lumpur untuk berjumpa dengan teman wanitanya. Pada keesokan harinya, disebabkan rasa tidak senang hati, ibu dan bapa mangsa sekali lagi pergi ke rumah mangsa. Mereka dapat masuk setelah gunakan kunci pendua yang diserahkan suspek. Sekali lagi, mangsa tiada di dalam rumah tersebut. Tetapi, ibu mangsa berasa hairan apabila pintu bilik ketiga dalam rumah tersebut berkunci. Pintu bilik itu tidak pernah dikunci mangsa sebelum ini. Mangsa mungkin ada di dalam bilik yang dikunci. Keluarga mangsa terus berjumpa dengan suspek yang mempunyai kunci pendua bilik tersebut dan kunci kemudian diserahkan kepada keluarga mangsa. Setelah pintu bilik ketiga dibuka, ibu mangsa terkejut melihat satu bentuk tubuh manusia diselubungi kain selimut. Kain selimut tersebut kemudian dibuka dan mendapati mayat mangsa dalam keadaan tangan dan kaki terikat di belakang. Tali ikatan itu bersambung pada leher mangsa. Keluarga mangsa kemudian terus membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Lakin. Apakah motif mangsa dibunuh? Hasil bedah siasat mendapati mangsa mati akibat jerutan pada leher semasa perlakuan aktiviti seksual yang dikenali sebagai autoerotic asphyxia. Pakar patologi forensik mendapati si mati adalah pengamal homoseksual dan autoerotic behavior adalah aktiviti seksual yang boleh berlaku pada golongan homoseksual atau bisexual. Autoerotik bermaksud pembatasan oksigen ke otak dengan sengaja untuk rangsangan seksual. Pakar forensik menjelaskan mayat mangsa menunjukkan mangsa terlibat dalam aktiviti seksual yang dikenali sebagai autoerotic asphyxia yang menggunakan teknik ikatan bondage. Ikatan kaki kiri
digunakan sebagai alat untuk ketatkan dan longgarkan jerutan pada leher dalam membantu mangsa mencapai kepuasan seksual yang bergantung pada tahap kekurangan oksigen yang dialami otak sebagai rangsangan terhadap kepuasan yang dicapai. Mangsa mati akibat mekanisme bantuan seksual ini gagal berfungsi, menyebabkan mangsa terjerut dengan kuat sehingga mangsa mati. Suspek kemudian didakwa dan dituduh atas kesalahan membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mahkamah Tinggi Johor Bahru memutuskan suspek bersalah dan dihukum gantung sampai mati. Suspek membuat rayuan di Mahkamah Rayuan pada Jun 2016. Panel hakim Mahkamah Rayuan iaitu Yang Amat Arif, Mokhtaruddin Baki, Tengku Maimun dan Ahmad Asnawi kemudian memutuskan suspek bersalah tetapi tidak digantung sampai mati dan hanya perlu dipenjara selama 12 tahun. Panel hakim Mahkamah Rayuan menegaskan suspek hanya pasangan dalam aktiviti seksual dan suspek tidak menggunakan keganasan melampau atau bertindak kejam terhadap mangsa. Apa yang berlaku hanyalah proses aktiviti seksual yang malangnya menyebabkan mangsa mati. Jadi, suspek sebenarnya tiada niat untuk membunuh mangsa. Suspek sebaliknya dihukum penjara 12 tahun di bawah Seksyen 304(A) Kanun Keseksaan. Apabila kematian adalah kemungkinan akibat dari perbuatan itu, ianya adalah pembunuhan yang disalahkan. Sekiranya kematian akan berlaku atau kemungkinan yang paling mungkin, ia akan diklasifikasikan sebagai pembunuhan, merujuk kepada kes Tam Kai Yau lawan pendakwa raya. Penghakiman penuh kes ini boleh dirujuk dalam kes Muhammad Farhan Zulkarnain lawan pendakwa raya 2016 4 MLJ 781 Mahkamah Rayuan Putrajaya.